Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak empat setia. Okey, bertemu kembali kita pada minggu ini. Kali ini dalam bentuk video pula ya. Kamu dengarlah suara cikgu. Okey. Pada hari ini kita akan sambung subjek matematik kita pada hari ini. Okey, seperti yang kamu lihat di bawah ni, ini ialah buku matematik tahun 4 kamu. Jadi kamu perlu adalah pada minggu lalu kamu hanya membuat latihan melalui quiz word wall sahaja. Tetapi mulai minggu ini, semua orang dah perlu ada sekurang-kurangnya satu buku tulis nombor 4 begini. Okey, tak semestinya buku kamu tu perlu bertulis Sekolah Kebangsaan Selain Jaya. Andai kata ada lebihan buku daripada abang atau kakak, ataupun kamu beli di kedai runcit ataupun kedai buku yang tidak bertulis Sekolah Kebangsaan Selain Jaya, pun masih cikgu benarkan untuk kamu gunakan yang mana mudah dan senang untuk kamu ya sepanjang kita belajar di rumah. Okey, buku ini ialah buku petak kecil Okey, buku petak kecil. Yang ini yang kamu akan gunakan. Buat masa sekarang kita hanya akan guna satu sahaja dulu. Andai kata kita berpeluang berjumpa dan bersemuka di sekolah, cikgu akan tambah lagi buku lah. Cikgu akan bagi tahu kemudian. Okey. Selesai perkara yang penting. Okay, hari ini kita akan belajar 3 perkara. Okey, kalau kamu tengok, hari ini ialah hari Rabu. Matematik 27/1/2021. Tajuk kita minggu lepas dan minggu ini sama, iaitu nombor dan operasi. Hari ini cikgu akan mengajar 3 sekali kemahiran kerana kemahiran ini adalah yang mudah-mudah sahaja. Okay, untuk yang pertama ialah nilai tempat, nilai digit dan mencerakinkan nombor. Yang kedua ialah banding dan susun nombor. Manakala yang ketiga ialah nombor genap dan nombor ganjil. Cikgu percaya tahun lalu kamu dah belajar perkara ini sehingga ribu. Nombor seribu. Tetapi pada tahun ini, iaitu tahun 4, kita akan tambah lagi kemahiran tu kepada sehingga puluh ribu. Okey, kita pergi kepada tajuk yang pertama ataupun kemahiran yang pertama. Okey. Kemahiran yang pertama ialah tadi cikgu sebut apa? Nilai tempat dan nilai digit. Betul tidak? Dan kita nak mencerakinkan nombor. Okey, cikgu bagi satu contoh. Okey, mana buku teks cikgu tadi? Dah hilang. Okey, cikgu bagi satu contoh. Enam, 2, 3, 7. Okay, kenapa Cikgu Izan sebut nombor tersebut satu-satu? Kenapa tidak sebut 62,307 seperti yang kita belajar minggu lalu? Okay, kerana hari ini cikgu nak tunjukkan kamu ialah setiap yang cikgu sebut itu ialah digit. Ini semua ialah nombor. Setiap satu yang cikgu sebut itu ialah digit. Setiap digit ini ada nilai tempat dia masing-masing ataupun kita panggil rumah. Bahasa mudahnya rumah, betul tak? Setiap digit ini juga ada nilai digit dia masing-masing. Jadi hari ini kita nak tengok apakah nilai tempat ataupun kita panggil rumah bagi setiap digit ni. Tahun lepas dah belajar sampai kat sini cikgu rasa. Jadi tahun ni kita tambah satu lagi. Okay, yang ini hujung sekali ialah rumah sa. Semua orang tahu. Betul tidak? Okay, rumah ini pula ialah rumah puluh. Singkatannya pu. Yang ini pula ialah ratus. Singkatannya ra. Yang ini pula ialah ribu. Singkatan dia ri. Manakala yang ini pula, yang kita tambah pada tahun ini ialah puluh ribu. Ataupun kita panggil puri. Okey? Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Okey, kita memang akan tengok nilai tempat daripada belakang ke hadapan. Daripada kecil sehinggalah ke nilai yang lebih besar. Okey? Manakala nilai digit pula ialah, kalau 7 ni apa nilai digit dia?
7 lah. 1 saja. Kalau nilai sifar ni, apa nilai dia? Sifar lah. Kalau ratus pula, apa nilai dia? Ratus ada berapa kosong? Masing-masing jawab ke tu? Walaupun tak dengar tak apa. Semangat tu yang kita nak. Okey, ratus ada berapa kosong? Ada 2 kosong ataupun sifar, betul tidak? 3 ini diletakkan di hadapan. Maka nilai digit bagi 3 ialah 300. Senang saja. Ribu. Ada berapa sifar ataupun kosong dalam ribu? Ada 1, 2, 3. Betul kan? Maka letak 2 ni di hadapan. Nilai digit bagi 2 ini di rumah ribu ialah 2,000. 10,000. Ada berapa sifar di belakangnya? Ada 1, 2, 3, 4. 6 letak di hadapan. Maka nilai digit bagi nombor 6 ialah 60,000. Sebutannya sama saja. 7 sar, sifar puluh, 300, 2,000, 60,000. Tapi yang membezakannya ialah apa? Nilai tempat dieja. Nilai digit adalah dalam bentuk nombor. Okey, kenapa kena belajar nilai digit ni? Sebab apabila kamu tahu nilai digit di setiap rumah tu berbeza, maka kamu bolehlah cerakin kan nombor ni. Okey, asal nombor ini ialah tadi 62,3 sifar 7 ataupun 62,307. Jadi bila kita nak mencerakinkan nombor tersebut, ada 2 cara. 1, mencerakinkan mengikut nilai tempat. 1 lagi mencerakinkan mengikut nilai digit. Kena tengok soalan tu betul-betul. Faham soalan betul-betul. Adakah dia suruh cerakinkan ikut nilai tempat atau cerakinkan ikut nilai digit? Kalau dia suruh cerakinkan ikut nilai tempat, apakah cara dia? Bagaimana cara dia? Bagaimana? Siapa tahu? Kalau ikut nilai tempat, dia akan jadi 6 kat sini. 6. Kita buat dalam pen merah. Senang nampak. 6. Apakah nilai tempat? Kena tulis 60,000. Kemudian wajib ada tanda tambah. Ini kalau kita cerakinkan 60,000. 2 ni 2,000. Tambah 300. Sifar bagaimana? Sifar 10 tambah 7 sar. Nampak tak? Maka benda ni ataupun nombor yang dicerakinkan ni akan jadi 623 sifar 7. Jelas ke tidak tu? Jelas kan? Okey. Habis yang mencerakinkan ikut nilai tempat. Sekarang kita pergi kepada mencerakinkan ikut nilai digit. Kalau ikut nilai digit pun lagi senang. Kalau kita nak cerakinkan ikut nilai digit, kita tengok yang bawah. Nampak tak? Okey, yang ini ialah ini. Bagaimana? 6 sifar, 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 sifar. Okey. Tambah. Okey. Cikgu bagi teknik yang mudah. Kalaulah sekiranya kamu jawab soalan cerakin, tapi jadual ni tak ada. Jadual ni tak ada. Macam mana nak cerakinkan? Senang saja. Kita buat daripada sini. Mula-mula kita tulis nombor di depan. 6. Kemudian kita kira saja. 1, 2, 3, 4. Letak 4 kosong. 1, 2, 3, 4. Selesai. Lepas tu buat tambah. Apa nombor 2? Nombor yang kedua. 2. Kira belakang dia ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian letak tambah. Apakah nombor yang ketiga? 3. Berapa belakang dia? 1, 2. Letak 1, 2. Sifar. Kemudian tambah. Apakah nombor ni? Sifar. Apa belakang dia?
sifar. Kalau sifar dengan sifar sama saja, jadi tak perlu ulang balik. Sifar tambah sifar, sifar juga. Jadi tak perlu. Letak sekali sahaja. Kalau sifar di mana-mana rumah pun sekali sahaja. Okey, kemudian 7. Maka selesai kita cerakinkan nombor 6, 2, 3, sifar 7. Okey, selesai nilai tempat, digit dan mencerakinkan. Kita pergi kepada kemahiran yang kedua, iaitu banding. Ni tulisan siapa ni? Tulisan PA cikgu lah ni. Cikgu pun ada PA. Okey, kita pergi kepada kemahiran yang kedua, iaitu kita nak banding dan susun nombor. Okey. Untuk banding dan susun nombor ni, cikgu akan terus pergi kepada latihan. Cikgu ambil. Okey, kalau kamu tengok yang ini dekat dalam buku tulis kamu, buku teks kamu pun ada, kamu boleh simak. Okey, saya nak terus pergi kepada yang nombor 1A ni. Bila saya bagi satu contoh, setiap satu soalan, yang lain nanti kamu akan buat sendiri. Okey, banding dan susun nombor. Okey, kita zoom sikit. Okey, kalau kamu tengok. Nampak Okey. Tulis nombor yang lebih kecil. Kita tengok 1A. Tulis nombor yang lebih kecil. Cikgu nak bagi contoh terus kepada latihan yang bakal kamu buat. Okey. 1A. Okey, kamu tengok. Ada dua nombor, iaitu 6387. Satu lagi ialah 53127. Bagaimana kita nak tahu mana satu lebih kecil ataupun mana satu lebih besar? Saya rasa semua orang pun boleh nampak. Pertama sekali langkah dia ialah kita boleh kira berapa banyak digit yang ada antara kedua-dua nombor. Berapa digit ada? Yang ini ada 1, 2, 3, 4 digit sahaja. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5 digit sahaja. Ikut logik, kalau yang banyak digit mestilah besar. Yang kurang digitnya mestilah kecil. Jadi yang ini tak payah susah-susah. Kita dah boleh tahu jawapannya apa. Kalau dia minta tulis nombor yang lebih kecil, kita kira je berapa digit. Yang banyak digitnya tu besar. Yang kecil, yang sedikit digitnya tu automatik itu ialah lebih kecil. Jadi jawapan untuk yang 1A ialah 6387. Itu contoh Okey. Untuk yang 1B, cikgu tak nak bagi jawapan, tapi cikgu nak bagi soalan yang lebih kurang macam tu lah. Okey, contohnya 32 sifar 1. Sekejap. 32 sifar 83 atau 42 109. Tadi kita tengok bilangan digit. Kalau yang ini sekarang macam mana? Kita tengok satu-satu nombor tersebut daripada hadapan. Kita tengok. Nombor hadapan ini 1, 1. Sama kan dua-dua nombor hadapan, tapi kita nak buat perbandingan antara nombor 3 dengan nombor 4, yang mana lebih kecil. Okey, dah tentu nombor 3 kan? Jadi inilah jawapan dia. Jadi perbandingan ni kita tak perlu nak tengok setiap digit. Sehingga kalau kita bandingkan nombor yang pertama pun kita dah dapat jawapan, maka teruslah dapat jawapan. Kalau nombor yang pertama ini katakanlah dia nombor 3. Okey, kita tengok yang pertama sama, tak boleh banding. Kita tengok yang kedua sama, tak boleh banding. Maka kita kena tengoklah yang ketiga. Yang ketiga boleh banding tak? Yang ini sifar, yang ini 1. Antara sifar dan 1, mana satu lebih besar? 1, mana satu lebih kecil? Sifar. Jadi automatik juga inilah yang lebih kecil. Okey, boleh faham ya? Boleh faham yang lebih kecil lebih besar. Okey.
Untuk soalan nombor 2 ni pun sama. Ini lebih daripada, kurang daripada. Bermaksud kamu kena buat, ni contoh ya, contoh. 2, 4, 6, 9, 1 kurang daripada 3, 1. Dengan caranya macam tadi, kita dah banding. Kita tengok mana satu yang kecil. Yang kecil tu ialah kurang daripada. Yang besar tu ialah lebih daripada. Nanti kamu buat. Okey, soalan. Okey, yang ketiga pula, seperti biasa, kamu susun nombor ikut tertib menaik. Tertib menaik tu macam mana? Daripada nombor paling kecil sehingga nombor paling besar. Manakala tertib menurun pula ialah daripada nombor paling besar menurun ke nombor paling kecil. Ini pun kamu buat. Yang keempat, sama, lengkapkan nilai yang mungkin bagi tertib menaik di bawah. Apa-apa sahaja nombor dibenarkan. Yang inilah kita panggil kemahiran berfikir aras tinggi. Apa-apa sahaja kemungkinan nombor yang sesuai letak di sini, kamu letak. Asalkan, okey, kena tengok asalkan, mestilah nombor itu berada di antara 59109 dan 59114. Mesti berada di antara kedua ni. Okey? Okey, selesai tentang banding dan susun nombor. Okey, kita pergi pula kepada, okey, cikgu padam dulu ya. Kemahiran yang ketiga iaitu nombor genap dan nombor ganjil. Nombor genap, nombor ganjil ni senang sahaja. Tahun lepas pun dah belajar. Okey, cikgu sebelum cikgu nak bagi latihan untuk nombor genap dan nombor ganjil, cikgu nak bagi teknik. Macam mana kita nak tentukan nombor genap dan nombor ganjil. Senang saja. Mula-mula kita tulis sini. Nombor ganjil. Dekat sebelah kanan kita tulis nombor genap. Okay. Sorry ya, cikgu pentulisan ni buruk sikit. Okay. Nombor ganjil, nombor genap. Tengok ya, sebelah kiri ialah nombor ganjil. Sebelah kanan cikgu tulis nombor genap. Okey, bagaimana kita nak menulis? Senang saja, kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kita tak boleh letak 10, letak sifar. Okey. Yang berada di sini semuanya nombor ganjil. Yang berada di sini semuanya nombor genap. Senang kan? Jadi apa-apa sahaja nombor, walaupun sekecil-kecil nombor ataupun sebesar-besar nombor, jika dia berakhir ataupun nombor belakang dia last sekali, hujung sekali. Apa lagi nak panggil tu? Yang hujung belakang sekali tu, yang rumah sar tu, ada nombor ini, itu semua ialah nombor ganjil. Manakala apa sahaja nombor daripada kecil sehinggalah besar, yang belakang dia last sekali, rumah yang sar, hujung, semua cikgu dah sebut dah, adalah nombor ini, maka itu ialah nombor genap. Tak payah susah-susah nak fikir. Cikgu boleh nak buktikan kepada kamu bagaimana kita nak tentukan itu ialah nombor ganjil, nombor genap. Tapi yang inilah teknik paling mudah. Katakanlah cikgu tambah dekat depan ni nombor 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1. Ini dah jadi nombor 11. Ini jadi nombor 13. Ini 15. Ini 17. Ini 19. Ini semua nombor ganjil. Ini pula 12, 14, 16, 18, 10. Ini semua nombor genap. Katakanlah cikgu tambah lagi 1. 2, 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 2. 211. Inilah nombor ganjil. 213 ganjil. 215 ganjil. Sama juga. Kalau sampai ke puluh ribu sekalipun, okay, cikgu tambah nombor 3. 3. Ini ialah nombor genap. Ini ialah nombor ganjil. Cikgu tambah satu lagi. Ini semua ialah nombor genap. Ini semua ialah nombor ganjil. Senang kan? Senang saja nak tentukan. Macam mana kita nak tentukan satu nombor tu nombor ganjil atau nombor genap. Tak kiralah dia 1 digit saja, atau 2 digit, atau 3 digit, 4 digit atau 5 digit. Asalkan yang belakang dia last sekali tu ada nombor ini, dia nombor ganjil. Last sekali ada ni, dia nombor genap. Okey, boleh faham? Boleh cikgu rasa kan?
Okey, ini latihan untuk nombor ganjil dengan nombor genap. Okey, cikgu letak kat bawah. Nyatakan semua nombor ganjil dari 520 hingga 531. Macam mana nak selesaikan soalan yang pertama? Okey, langkah yang pertama ialah senaraikan dulu semua nombor. Semua. Okey, katakanlah nombor 1 ni, semua nombor dari 520 sehingga 531 macam mana? 531 kat ujung. Kita kena kira. 520, 521, 520, 521, 522, 523, 524. Sampai. Okey, sampai 531. Kena senaraikan semua. Okey. Setelah senaraikan semua, barulah pisahkan. Cari apa yang dia nak? Nombor ganjil saja. Barulah cari nombor ganjil saja. Nak cari nombor ganjil bila dah senaraikan macam ni, senang saja. Cikgu Izan kata tadi, tengok saja belakang dia. 1, 3, 5, 7, 9, semua nombor ganjil. Kan senang kan? Mula-mula senaraikan dulu. Senaraikan. Okey, katakanlah cikgu senaraikanlah ni. Sikit-sikit cikgu senaraikan. Tak boleh bagi banyak-banyak. Kamu kena buat sendiri. Okey, 520, 521, 522, 523. Okey, ada lagi sampai 531. Okey, dekat sini cikgu boleh bagi mana yang belakang sifar tadi ya? Nampak tak ni? Belakang sifar. Dah jumpa dah satu? Nampak? Yang belakang 3 tadi mana? Itu. Dah jumpa dah 2. Macam itulah. Barulah kamu senaraikan kat bawah dia. Boleh ke tak boleh? Boleh saya rasa kan? Senang saja. Nombor ganjil, nombor genap. Jadi, dah habis dah pengajaran kita pada hari ini. Okay, dekat dalam video ni cikgu akan tunjukkan latihan yang kamu kena buat. Iaitu, pertama, dalam buku teks tau. Nak tengok dekat video pun boleh. Muka surat 5. Muka surat 5 ni cikgu tak tunjuk lah tadi. Cara nak buat sebab sangatlah mudah. Nilai tempat, nilai digit sahaja. Okey, muka surat 5. Tulis 1, 2 dan 3. Di dalam buku tulis kamulah. Pastikan macam tadi mesti ada hari, subjek dan juga tarikh. Tadi di awal-awal video tadi cikgu tulis dah tajuk dia nombor dan operasi. Ni muka surat 5. Yang latihan yang kedua ialah muka surat 8. Nampak tak? Muka surat 8. Sama juga 1, 2, 3 dan 4. Buat semua. Ni mudah saja. Tak banyak pun. Sebabnya tugasan kamu berakhir pada hari Ahad. So kamu ada, bukan Ahad. Sampai hari Selasa kan? Sampai hari Selasa. Maknanya banyak lagi masa kan untuk kamu buat. Dan seterusnya muka surat 10. Nombor 1 tadi cikgu dah bagi contoh. 1, 2 dan 3. Okey, dalam buku kamu tu ada satu saja buku, buat kat situ saja. Okey. Bila yang kamu nak semak jawapan ni? Bila? Okey, pada minggu depan, cikgu akan, sebelum kita mulakan tajuk baru, cikgu akan beri jawapan dulu di awal video. Okey, cikgu akan beri jawapan di awal video. Jadi, cikgu nak semua murid-murid 4S jadi bakal-bakal guru di rumah. Okey, bagaimana? Adakanlah semua masing-masing pen merah. Kalau tak yakin nak jadi guru, mak dengan ayah pun boleh jadi guru. Macam mana? Dalam video cikgu minggu depan nanti, cikgu akan bagi jawapan dan kamu perlu apa? Tandakan. Jika betul, tandakan right. Jika salah, tandakan pangkah. Dan kalau ada sahaja tanda pangkah ni, kena buat pembetulan. Okey, ni wajib. Okey, pada video yang akan datang. Alright. Jadi, itu sahaja kemahiran kita, PDPR kita pada hari ini. Okey, sehingga bertemu lagi di minggu hadapan untuk kemahiran yang akan datang. Okey, jaga diri, jaga SOP, kerap mandi, cuci tangan. Sehingga bertemu lagi. Bye.